Seterusnya kita akan pergi kepada slot 2, iaitu bagaimana mengenali Chuang Ho dan proses hingga peringkat diamond. Pembentang ialah Puan Nur Lailani binti Muhammad Nawi, dilahirkan pada 29 April pada tahun 1977, berasal dari Kota Baru, Kelantan. Dikurniakan 5 orang cahaya mata. 3 daripadanya sudah didaftar sebagai keluarga besar Chuang Ho. Pendidikan awal beliau ialah di Sekolah Rendah Kebangsaan Melo. Peringkat menengahnya ialah Mahad Muhammadi Perempuan, dan selanjutnya melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar Mesir. Berkhidmat sebagai seorang guru di Kelantan selama 13 tahun. Menyertai Chuang Ho pada 1 Mac 2016. Meletak jawatan secara sukarela pada Mei 2019. Mencapai VM pada 2018, mencapai SVM pada 2019, mencapai SPVM pada 2020, dan akhirnya mencapai Diamond pada 2022. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada non-Muslim. Selamat petang. Salam satu Chuang Ho. Ya, terima kasih MC anak kedua saya. Tadi Amirul tadi anak pertama. VM. Dan Izzat MC ni insyaAllah slow-slow merangkak. Dan yang ketiga pun sebenarnya dah ahli dalam Chuang Ho, yang saya datang bulan lepas menceritakan tentang kejadian kemalangan. Itu pun sebenarnya dah ahli dalam Chuang Ho. Dan Alhamdulillah anak-anak semuanya faham dengan Chuang Ho. Sebagaimana VM Amirul kata, sedap tak sedap memang saya paksa. Dan saya memang tak nak ubat. Okey, kenapa dan apa yang saya lalui menyebabkan saya menolak, walaupun bukan menolak 100%, sebab bila kecemasan apa-apa pun memang macam anak ketiga tu. Tapi walaupun dia di hospital pun saya tetap bagi Chuang Ho banyak-banyak. Macam Amirul kata, memang Chuang Ho banyak-banyak. Ya, memang 10 kotak pun saya memang paksa dia. Kalau dia kata dia kurang nak linzi, memang saya kata 10 kotak pun you kena telan. Okey. Ya, bagaimana mengenali Chuang Ho dan proses hingga saya ke peringkat diamond. Sebenarnya memang sukar, tapi bila dah capai tu baru saya rasa cepat pula saya dapat diamond. Alhamdulillah. Okey. Sebenarnya pada tahun 2006 hingga 2019 saya sebagai seorang guru balik dari belajar. Dan dalam perguruan, sebab saya di Al-Azhar, saya bukan ijazah perguruan. Jadi saya balik, saya buat diploma pendidikan di UUM Sintok untuk meneruskan kerja kononlah. Sebab saya pada masa tu saya rasa kerja perguruan tu mungkin sehingga pencen saya. Sebab masa saya mula-mula terjebak mula-mula balik dari tu dan bekerja sebagai guru tu, saya rasa tu je lah kerja saya. Dan masa tu saya rasa minat saya pun guru lah. Dan saya mengajar di sekolah menengah. Sebagai seorang guru, bukan sekadar guru sebenarnya ya. Kerani pun saya, sebab saya dilantik oleh pengetua sebagai seorang setiausaha pentadbiran. Kemudian dilantik juga sebagai guru penasihat usahawan muda peringkat sekolah dan seterusnya ke peringkat negeri. Guru penasihat kawat, nampak je macam ni tapi guru kawat Dan dapat pingat, memang dapat pingat peringkat negeri.
masa tu saya rasa kerja saya, jadi saya pun masa tu saya tak kisah sangat dengan masa, sebab dah biasa kan. Jadi balik malam kena ke kelas tambahan lagi sebab saya mengajar tingkatan 5, tingkatan 6 Jadi balik petang, malam kena pergi lagi. Masa tu anak bongsu saya ni kecil, bawa lagi anak ke sekolah sebab tugas kita, tanggungjawab kita. Jadi masa bersama keluarga memang tak ada. Untuk anak-anak, nak bagi nampak sikit kita bersama anak, bawa yang kecil. Okey. Saya mengenali Syuang Hor pada 2016. Di sinilah bermulanya kisah mengapa saya jadi nak tukar dari dulu saya rasa perguruan ni adalah kerja saya sehingga pencen. Mengapa saya tukar kepada sebagai seorang bisnes dan buat pula Syuang Hor, yang mana bukan produk Malaysia, yang bukan produk Muslim. Saya balik dengan title Ijazah Sarjana Muda Syariah Islam. Tapi mengapa saya pilih Syuang Hor? Pada 2012 inilah sejarah, 2016 inilah sejarahnya. Okey. Dan sebenarnya pernah ada pengalaman perniagaan masa saya belajar di Universiti Al-Azhar. Yang ni sebenarnya rahsia sebab saya ditanggung 100% oleh arwah ayah semasa belajar di sana. Saya kahwin di sana. Amirul dan Izzat MC kita ni dilahirkan di sana. Yang accident tu yang nombor 3 lahir di Malaysia tapi dibesarkan di sana untuk untuk habiskan tahun 4, tahun akhir. Jadi sebenarnya masa Amirul dan Izzat MC kita ni masih kecil, saya ada berkawan dengan ada senior tu, dia nak balik Malaysia. Jadi dia sebenarnya masa tu bekas macam tokel lah, suka buat perniagaan, buat mi kuning tu, sebab sana tak ada mi kuning, sebab sana bukan orang kita. Jadi kalau nak makaroni itulah, yang makaroni yang panjang-panjang tu, itulah ganti mi, ganti laksa. Jadi dia buat mi, dia jual. Kemudian dia nak balik Malaysia. Saya tengok dia mewah. Saya pun arwah ayah bagi memang cukup. Jadi saya pun diam-diam, secara diam buat mi. Saya cuba jual, memang lumayan. Sebab kat sana ramai orang kita, orang Malaysia tak buat mi. Dan memang nak elak dari makaroni tu, sebab makaroni tu banyak sangat angin. Dan di sana pula macam-macam penyakit sebenarnya kita dengan cuaca yang ni, dan kalau kita dalam Syuang Hor sekarang ni, kita faham bahawa sebenarnya badan kita tak kuat nak lawan keadaan dengan sana, sebab bukan negara kita. Dan mungkin sistem badan kita ni tak biasa dengan keadaan di sana. Jadi kalau makan silap makan sikit, memang ni lah. Saya pun ambil keputusan buat sendiri mi tu, beli, bermodalkan sendiri, cuba. Memang kalau nak buat ziarah seluruh Mesir tu, memang saya buat tabung dengan hasil mi itulah. Jadi tolak anak kecil, dukung lagi anak yang dalam stroller lagi bawa, tapi balik tu lumayan. Jadi saya pun suka rupanya berniaga, tapi saya tak tahu sebab saya tak ada pengalaman. Jadi itulah pengalaman pertama cuba untuk berniaga. Dan kemudian balik selepas habis tahun 4 habis. Sebenarnya saya balik tahun 4 tu, saya balik selepas peperiksaan tu. Saya balik terus tanpa saya ambil sijil. Lepas imtihan, exam peperiksaan, saya balik sebab masa tahun 4 saya bawa Muhammad Nafis
besarkan di sana dan saya tinggal Izzat dan Amirul ni kepada mak saya. Depan ni ada mak saya ni. Okey, saya bawa mak sekali hari ni. Bocor rahsia saya berniaga kat. Tak ada rahsia. Okey. Jadi saya tinggal mak Amirul dengan yang masih kecil 2 tahun dan 3 tahun kat mak. Jadi saya pun pergi 9 bulan. Saya bawa balik balik kecil ni kepada mak dan arwah ayah jaga. Saya habiskan ijazah. Kemudian balik, ayah tak tahu pun. Sehingga dia meninggal pun dia tak tahu pun saya buat ni. Tapi saya adalah cerita sikit-sikit dengan mak. Kami bawa anak-anak jalan, nak pergi jelajah Mesir. Saya tak minta pun duit dengan ayah. Cukuplah ayah bagi saya makan anak-anak, belanja, belajar. Dan kemudian dengan duit hasil mi tu saya buat jalan-jalan untuk ada kenangan. Saya tak minta dengan ayah. Okey. Kemudian balik dari Mesir. Sekali lagi saya terjebak dengan perniagaan, iaitu dengan pusat bahasa linguafon. Lama dah. Sehingga saya ni, sebab saya buat kerja, saya atas dasar tanggungjawab. Saya buat kerja tu, saya buat dengan bersungguh-sungguh. Kemudian tanpa dibayar gaji yang betul. Separuh je gaji. Kalau lah 1 bulan tu saya dapat RM5,000, tapi dia bagi saya RM2,500 sahaja. Komisen ya, bukan sama dengan pendapatan dalam Syuanghur. Dalam Syuanghur ni memang telus lah, memang banyak ni lah kebenarannya dalam Syuanghur ni. Okey. Dari situ lepas tu lah saya cuba minta kerja dengan sebagai seorang guru. Situlah saya pun ada juga lah masa dalam guru tu. Sebab tu saya terima je jawatan sebagai penasihat usahawan muda. Sebab saya memang rasa ada sikit-sikit, kan, tak banyak tapi sikit untuk bidang perniagaan. Jadi saya ajar pelajar-pelajar berniaga, dapat trip free juga. Saya buat lawatan secara percuma kepada pelajar-pelajar yang sebagai usahawan muda, ahli usahawan muda ni, untuk jelajah Malaysia selama hampir seminggu free. Jadi sukalah mak ayah kan. Jadi saya pun rasa rupanya mungkin kalau saya ni berniaga, mungkin saya dapat, kalau tak berjaya pun mungkin saya ada hasil. Tanpa saya saya sedar yang bahawasanya jawatan-jawatan dalam perguruan saya tu sebenarnya adalah merugikan masa saya, merugikan kesihatan saya utamanya, sebab saya sendiri pun pernah sakit kronik. Mak saya sebagai saksi, seminggu di USM memang pakai oksigen. Sebab dulu saya pernah disahkan sebagai pesakit jantung berlubang. Ada masalah paru-paru, ada darah beku dalam paru-paru. Kemudian dicairkan darah. BP saya jadi low sangat, 7 hingga 8 sahaja bacaan HB. Kemudian BP pun low. Jadi selepas dicairkan darah tu, saya dapat tonsil kronik sehingga saluran pernafasan saya memang hampir tertutup. Dia nak buat operation tapi saya tolak dulu. Balik MC sebulan. Tak tahu nak cuma ikut je apa yang disarankan oleh pihak hospital, tapi tak operation lah. Kemudian migraine pun kuat lah, sebab mungkin berkenaan dengan darah kita ni bacaan yang tak normal, kita letih, masa tak ada, kesihatan memang makin merosot kan. Dan pada 2015 lahirlah anak saya, anak bongsu saya bernama Nur Dalila Duha. Allah ambil dia semasa umur setahun.
Dalila ni banyak beri sejarah dalam kehidupan saya, banyak memberi kesedaran kepada seorang ibu bahawasanya saya jaga anak-anak sebelum ni adalah dengan cara yang salah. Inilah Dalila. 2 minggu NICU dan 2 bulan lah, lebih kurang 2 bulan di ward biasa tapi dengan pantauan rapi. Tak boleh orang ramai yang dekat. Saya jaga dia, saya seorang diri jaga dia sehari semalam sehingga dia dikeluarkan dari USM. Dikeluarkan pun setelah mengambil syuanghur. Kalau tak mungkin dia tidak dibenarkan keluar sebab ada masalah saraf dan otot yang lemah serta masalah paru-paru yang kronik lah. Okey. Jadi ni Dalila masa dia berumur 5 bulan. Dia 5 bulan dan ni sebenarnya baru sedar, baru terjaga dari ditidurkan. Selama 2 minggu tu memang antibiotik on 24 jam sehingga keluar di ward biasa pun antibiotik lagi. Dia letak kat kaki, kalau tercabut dia letak lagi melalui saluran inilah darah kita. Jadi bila saya tengok memang seksa lah. Tapi sebab masa tu kita serah je, pasrah, orang kata pasrah. Sebab kita tak ada cara lain. Kalau nak balik berubat pun dengan cara kampung mungkin tak nampak. Dengan cara alternatif lain bagi saya tak, sebab saya memang tak terbuka untuk alternatif. Memang ikut je cara hospital. Kemudian bila dia sedar nampak dia aktif sikit, tapi kalau tengok pergerakan dia sebenarnya terhad. Hari-hari nap. Nap. Memang 5-6 kali sehari lah nap. Pagi nap. Tapi dia walaupun tangan dia nampak ni tapi terhad, tak boleh bergerak sebab saraf dia lemah dan otot lemah. Kalau sekarang saya tengok yang tu kanak-kanak yang dapat rawatan cucuk 9 juta. Itulah penyakit anak saya dulu. Dalila kena SMA, iaitu lemah saraf dan otot. Okey. Kemudian taklah dia semakin sebenarnya bukan makin sihat tapi dia lemah sebab antibiotik memang on 24 jam. Kemudian banyak lagi lah. Cuma satu yang ada juga yang cerdiknya saya. Banyak-banyak ubat saya tak bagi. Saya buang je dalam tandas. Masa kita nak solat ke kita nak cuci badan kita buang je dalam tandas. Sebab saya tengok Dalila tak muntah pun dia suruh masukkan ubat anti muntah. Apa rawatan ni kan? Jadi ada jugalah cerdik saya masa tu. Saya fikir tak muntah tapi nak bagi ubat anti muntah. Jadi selepas 2 bulan masuk syuanghur, dia makin cergas dan tengok boleh angkat tangan ke mulut. Tapi sayang, saya kan sebagai seorang guru dan masa jaga dia saya diberi cuti tanpa gaji 3 bulan. Saya nak hidup di hospital, nak makan, nak teruskan kehidupan saya, mesti saya makan. Kemudian suami ulang-alik sebab hospital dengan rumah jarak dia 12 km lebih kurang. Perlukan ni juga kan. Lepas tu anak-anak lagi, abang-abang dia yang atas-atas pada dia nak makan. Mak dan arwah ayah tanya ada tak duit. Saya tak pernah jawab tak ada. Ada. Tapi masa tu 3 bulan saya tak ada gaji. Memang keuangan saya sangat terhad. Saya perlukan banyak kos dan banyak dos linzi untuk cuci balik apa yang saya bagi kepada Dalila sejak lahir, sejak mula-mula lahir. Bulan kedua
dan kemudian bulan ketiga. Bulan ketiga lah perubahan ketara tentang kesihatan dia. Terima kasih. Jadi bila saya tengok dia sihat dan keuangan pun memang dah dah tak ada dah, memang susut. Harapkan suami pun dengan kereta lagi. Masa tu saya pun baru je beli kereta. Lepas tu rumah tak adalah, sebab rumah saya diuji dengan dalilan sebab mungkin juga sebab masa tu saya merasa saya tak ada hutang, sebab belajar pun memang tanpa hutang. Kemudian saya pun baru siap buat rumah, buat secara cash. Jadi mana nak ambil duit, sebab buat rumah secara cash ni duit keluar macam air, kan, tukang minta bagi. Rupanya habis duit tu kita diuji dengan anak yang sakit dan memerlukan kos keuangan yang tinggi. Kalau bawa ke hospital memang kosnya free, kita nampak free. Tapi itulah, dia pun memang dia kata untuk Dalilah tak ada harapan. Jadi saya pun masa tu jaga Dalilah tu sepanjang hari, sepanjang malam bersama Dalilah. Bila saya tatap muka dia, Umi tak mampu, dek. Andai tak adanya Allah ambil adik, Umi reda daripada Umi tengok adik sakit. Di situlah saya belajar syuhur. Saya mula kenali syuhur satu persatu. Sebab bersama saya masih lagi ada seorang ibu dan seorang ayah. Ada 4 lagi anak yang membesar di depan mata saya. Saya belajar. Saya kenal syuhur ni pun sepupu saya yang mengalami sakit kronik. Dia yang bagi tahu, buatlah secara alternatif, tapi awak kena call secepat mungkin seorang insan yang bernama Solha Hussein, GD Solha. Ya, saya call dia. Saya cuba belajar dan saya bagi Dalilah sebanyak yang saya mampu sahaja. Satu persatu saya kenal, oh rupanya syuhur ni bukan ubat. Walaupun saya belajar untuk permulaan nak terima, memang agak sukar nak terima bulat-bulat. Betul ke syuhur ni boleh merawat? Betul ke syuhur? Kebetulan pula dengan keadaan tak cukup dos, anak pun dah meninggal. Tapi Allah bagi saya hidayah. Allah bagi saya hidayah yang supaya saya ni kuat untuk terus belajar melalui Dr. Solha apa syuhur. Jadi saya kenal lah syuhur ni rupanya bukan ubat, yang mana ubat hanya diperlukan semasa sakit dan bukan merawat, tetapi hanya untuk bertahan. Kemudian rawatannya pula adalah secara depression. Jadi saya pun fikir balik dengan arwah Dalilah. Kemudian dikenalkan pula oleh Dr. Solha bahawa syuhur ni bukan suplemen. Suplemen ni kita ambil tanpa kita tahu apa badan kita perlu dan tanpa kita tahu apa yang nak terlebih. Kalau ambil suplemen lama-lama ada efek juga dalam badan kita. Dua saya tahu. Saya belajar lagi. Rupanya syuhur adalah makanan kesihatan, yang mana ia adalah benar-benar makanan selamat untuk semua orang. Saya belajar lagi. Memang syuhur ni terbukti boleh menggantikan ubat, malah lebih dari ubat, dan ia bukan secara depres. Yang paling utama sekali saya belajar tentang inilah, tentang sains, kajian sains dan klinikal oleh syarikat sendiri. Syuhur ni memang dikaji secara teliti.
Jadi bila saya belajar dan sebab bersama saya seorang ayah mengidap 8 penyakit, semuanya penyakit 88 tu adalah kronik. Siapa yang hadir semasa saya bawa bulan lepas bawa anak saya kan kata saya ni banyak sangat cerita nak bagi tahu. Tapi saya tak boleh bagi tahu dengan secara detail sebab hari tu bukan slot utama saya. Jadi hari ni saya nak cerita habis-habisan apa yang terbuku dalam hati saya, apa yang ada dalam kepala saya nak share supaya sama-sama tahu bahawasanya pengalaman saya mungkin taklah sehebat mana, tak sekuat ujian orang lain, tapi memang kuatlah untuk saya. Memang ujian yang agak memerlukan satu semangat yang kental. Jadi saya belajar, dan ayah saya ni sebenarnya seorang ustaz yang memang dari segi tahap halal haram ni, kalau dia rasa was-was pun memang dia tak makan, dan memang dia nak amal sesuatu memang dia kena tahu. Jadi bila dia tahu saya ambil syuanghur untuk arwah, dan saya nak sambung syuanghur ni untuk dia 8 penyakit kronik, darah tinggi, kencing manis, ambil ubat, lama-lama tekanan jantung laju dan menyebabkan saraf jantung dia tu ada kehitaman. Saraf pada jantung, laluan darah tu dah kehitaman, maknanya dah mulai hangus. Kemudian tambah ubat, jadilah GERD kan, GERD. Kemudian asma yang kronik, sebagaimana mungkin lebih lagi dari anak saya, memang teruk. Ada masalah kolesterol tinggi, prostat tahap 4 dah peringkat nak di operation. Stroke. Memang stroke dia teruk. Dia keras urat besar bahagian leher. Kalau orang panggil dia tak boleh nak berpaling kecuali bersama badan dia terus. Jadi bila ambil syuanghur, dia nak ambil dos yang agak-agak je, sebab dia rasa tak yakin dengan halal. Doktor Solha pergi bagi tahu dia. Dia kata dia tengok muka Dr. Solha ada keikhlasan untuk membantu. Jadi tak apalah, dia nak tukar dari ambil NutriHealth kepada YK2 dan lain-lain lah, banyak lah saya bagi. Saya pun dah mula kenal syuanghur. Dalam masa tu saya pun masih kerja sebagai guru dan ada gaji. Jadi sebab saya tak potong gaji ke mana-mana, saya bolehlah beli dulu untuk ayah. Dan bila ayah nak bayar, saya tak nak. Dan saya jadikan arwah sebagai ahli syuanghur dan bagi juga downline. Saya buka rangkaian kepada dia. Kemudian dari duit bonus tu lah saya beli balik produk ni kepada dia. Selama 2 tahun saya bantu ayah dengan produk syuanghur ni. Selama 2 tahun tu dia healing crisis dia memang teruk. Utama sekali ialah stroke. Dari dia tak boleh berpaling, dari dia mungkin boleh jalan sikit-sikit, tapi healing crisis dia masa tu ialah dia terpaksa bergantung kepada orang lain, tapi dia tak guna tongkat. Dia tak guna tongkat, cuma dia bergantung. Kalau orang lain dia tengok makin teruk, mesti berhenti. Kena berhenti ni, produk apa ni kan. Tapi saya kuatkan ayah, makan je. Dan kemudian ayah sendiri pun ada keyakinan. Bila saya selalu cerita dengan dia benda-benda ni, hari-hari kalau ke rumah dia, setiap petang saya akan cerita selalu pasal syuanghur, pasal Dr. Solha, sehingga dia anggap Dr. Solha ni sebagai anak dia.
Sebab kami memang hampir setiap hari, hampir setiap malam memang sembang je dengan Dr. Salha ni. Sebab yalah, Dr. Salha risau jugalah dia sebab tak boleh tolong saya sehingga inilah kes anak arwah Dalila ni. Jadi dia cuba kuatkan saya untuk sambung syuhur ni kepada ahli keluarga yang lain. Bila saya kenali Syuhur dengan lebih dekat pada tahun 2016, akhir tahun dah lah, selepas kematian Dalila, saya belajar. Dan bila saya meletakkan jawatan sebagai seorang guru pada 2019, 2 minggu selepas tu saya terus ke Taiwan bersama GD Salha untuk lihat sendiri. Dan bersama saya masa tu saya bawa anak yang nombor 3 yang aksiden hari tu. Saya bawa, saya tengok, dan dia pun turut belajar masa tu. Dapat jumpa dengan Prof Dr. Chen sendiri. Jadi dia pun memang sukalah dengar pencerahan dari Dr. Chen. Lepas tu dia tengok sendiri bagaimana dan apa yang ada di Syuhur Taiwan. Bila saya bawa dia, kita ke kilang linzi kita, kemudian ke makmal dan muzium linzi kita. Di muzium ni sebenarnya ada banyak sangat koleksi linzi yang dari baka Syuhur, dan juga linzi yang produk linzi lain yang sepatutnya tidak dijual di Malaysia, tetapi ianya dijual secara berleluasa. Bukan Malaysia saja, negara lain pun ada. Sebab linzi ni sebenarnya dia umum, cuma baka yang selamat tu, saya sendiri pun selepas ke Taiwan tu lah barulah saya yakin, dan saya tahu bahawasanya bukan semua linzi selamat. Dan balik dari itulah saya mula kuat lagi meyakinkan keluarga dan ahli-ahli rakan-rakan yang bersama saya. Yang menolak tu saya abaikan dulu sebab saya pun baru berjinak, baru kenal. Jadi yang saya pegang keluarga terdekat dan kawan-kawan yang pernah bersama saya semasa di sekolah dulu. Bila di ladang tanaman dan pembiakan linzi ni, saya sangat seronok. Rasa macam tak nak balik. Sebab kita tengok semua linzi-linzi ni kita rasa macam milik kita. Macam nak ambil je bawa balik. Mungkin jadi free kot untuk kita. Masa tu arwah ayah saya masih sakit. Dan masa tu juga sebenarnya saya ke Taiwan. Anak ni MC, anak nombor 2 ni baru je sihat dari denggi. Dia kena denggi selama seminggu, memang teruk. Kalau kawan-kawan dia memang ulang alik ke hospital, tapi tidak dia. Jadi saya kata, kalaulah aku punya ladang ni, aku nak bagi je semua orang makan dengan free. Kalaulah adalah linzi ni bersama aku dulu, aku bagi anakku Dalila semua yang ada ni. Masa tu bayangkan, sebab kita harap kan, sebab Dalila ni dilahirkan secara normal dan memang sehat seperti adik-beradik dia yang lain. Jadi kita harapkan ialah dia membesar seperti anak-anak kita yang lain, tapi lain jadinya. Tak apa, takdir Allah, kita redha je. Dan jadikan sebenarnya ujian tu sebagai peluang. Sehingga hari ini saya di sini, mungkinlah juga bila kita tengok dari segi positifnya, mungkinlah Dalila lah pembuka tirai kehidupan yang banyak memberi perubahan kepada hidup saya dan keluarga. Antara keyakinan yang dapat saya pegang, antara
yang apa saya sendiri bagi tahu keluarga dan downline saya, dan sekarang ni memang makin ramai, ada yang saya pun tak kenal. Jadi bila kita bagi tahu je secara melalui grup WhatsApp, kita tunjuk je inilah kelulusan yang ada pada Chuang Hor. Saya yakin kat sini memang kita orang lama dan mungkin ada orang baru pun, upline masing-masing dah bagi tahu kelulusan dan juga pensijilan dari Chuang Hor, kan? Jadi sinilah kita nak yakinkan bahawa Chuang Hor ni betul-betul selamat. Sebagaimana anak sulung saya kata tadi, Chuang Hor ni boleh makan banyak-banyak bila kita dah sakit. Sebelum sakit, kita ambil sebagai dos amalan untuk pencegahan. Bila sakit, lagi mudah untuk baik pulih. Jadi, bila kita tengok Chuang Hor ni rupanya dapat kawal imuniti, dapat bersihkan darah hingga di hati, sampaikan boleh protein dalam hati pun dia boleh jaga, boleh bersihkan darah semua. Jadi saya terkenangkan jugalah dengan arwah Dalilah. Saya tak mampu nak bersihkan dia betul-betul, dan ajal dia sebenarnya dah sampai tu masa tu. Waktu tu dengan keadaan saya belum bersedia dan tanpa ilmu yang banyak untuk kesihatan. Jadi bila saya belajar dan bila saya dapat tahu tentang semua ni, sehingga hari ni, inilah yang selalu saya sebut kepada keluarga saya, anak-anak. Sehingga kan Amirul dengan dia pun dia kata, "Habis kita nak makan apa?" Sebab saya selalu marah dia makan burger. Sekali-sekala Umi, ya sekali-sekala, tapi minggu depan beli lagi. Lepas tu satu lagi, bila berjauhan dengan kita, kan, sebab itulah saya kata saya bagi anak-anak saya ambil Lindsay dos yang tinggi walaupun untuk dos amalan. Izzat sendiri, Umi YK2 dah habis. Seminggu sekali dia balik dari Uniza, Umi YK2 kopi Blackberry, ambil je lah di rak tu. Amirul, Umi YKB YK2 semua dia punya. Pollen, ambil je lah Long. Yang si adik ni pun macam tu lah. Jadi saya tak ada had. Begitu juga dengan ibu saya. Ni, habis dah YK2. Hak kuning tu apa dah? Habis dah. Mak makan banyak tak apa dah. Ni, dah bagi tahu semua ni. Makan je Ma. Siang pula aku tengok. Anak-anak lagi, aku lagi. Tak apalah, masuk je lah buku dulu. Tak apa. Masuk buku pun masuk buku lah. Tapi masuk buku sampai hari ni pun buku situ lah. Dulu arwah ayah pun macam tu lah. YK2, semua minuman Chuang Hor, saya tak pernah kurangkan dos dia walaupun ditutup faiz selama 3 tahun lah, 3 tahun lebih dia sihat, dan meninggal adalah kerana ajal dia, usia dia yang tua. Ajal kita tak boleh nak elak, kan, mati tetap mati sebab ajal, tapi bukan kerana sakit. Sakit adalah sakit tua. Doktor sendiri pun tanya ayah masa mula-mula tutup fail tu, dia tanya pakcik, sebenarnya ubat ni tak boleh nak sihatkan pakcik, tapi hari ni saya tengok pakcik semua bacaan normal. Kencing manis pun okey, darah tinggi pun okey, prostat pun semua clear. Stroke pun tak ada ni. Tak ada dah yang keras-keras saraf kat leher tu. Jadi ayah kata sebenarnya doktor, lama dah saya ni tak makan ubat doktor bagi. Bila dah sihat baru dia bagi tahu doktor bahawasanya dia lama dah tak makan ubat. Dia malah nak bising. Kalau kata tak makan ubat kan naik pula darah tinggi kan, teruk. Sebab dia pernah masa mula-mula ambil YK2, bacaan darah tinggi dia sehingga 220.
Bawah bacaan dia 180. Tapi dia drive sendiri pergi klinik. Doktor tanya dia, "Pakcik, betul ke ni?" Tu mesin doktor tu yang salah. Mungkin mesin doktor tu yang kena baiki kot. Sebab masa tu healing dia tu. Lepas tu dia balik, ni betul ke ni? Ayah ni tak jatuh kan biasa? Dah ayah boleh jalan tak? Boleh? Dah tak apalah. Maknanya dia bagi tenaga walaupun bacaan tu sekadar bacaan sebenarnya, ya kan? Sekadar bacaan pada mesin sahaja. Jadi bila semangat kita tinggi, bila kita yakin bahawa kita ni pada keadaan yang betul, dalam circle yang betul, keyakinan tu sebenarnya boleh memberi semangat kepada kita untuk sihat. Kalau kita takut, mungkin kita akan ambil balik ubat. Doktor kata kena makan ubat sebab bacaan tinggi. Kencing manis sehingga 17, 18, apa ni pakcik? Ya ke? Saya makan dah ubat. Balik dia pun, ni betul ke bacaan kencing manis ayah ni tinggi? Tak apa ya. Tu bacaan je. Tak apa lah. Makan lagi. 2 tahun ya. 2 tahun. Kalaulah orang lain nak ambil untuk seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dah nak sehat, nak sembuh. Saya tanya balik dia, berapa lama dia makan ubatan? Taklah pula bising. Kan? Taklah pula bising. Tak sehat-sehat. Taklah pula bising. Kalau makan Shuangho 1 hari, 2 hari nak sehat, esok lusa bising, yang tu memang saya memang marahlah. Sebagaimana Dr. Sarah kata, kita ni tegas, tapi saya memang marah dengan downline yang kadang-kadang tu boleh membuatkan kita rasa cemuh jugalah, kan? Duk bagi tahu benda yang sama. Semangat tu dia memerlukan semangat kita, bukan semangat pada diri dia. Selalu saya cerita, ayah saya bagi tahu, tapi dia semangat dia tu tinggi untuk sihat. Malulah kita orang muda. Ayah saya tu umur 80 tahun. Semangat untuk sihat tu sebenarnya ada. Bila kita dah tunjuk bukti-bukti ni tak percaya lagi, cuba kita tengok pada ubatan. Ada tak sebagaimana yang dikaji, sebagaimana yang dibuktikan macam ni? Ada tak? Tapi bising. Mungkin sebab saya bukan doktor, tapi saya yakin sebab saya dah sihat. Dari jantung berubah. Sebenarnya saya sihat lebih kurang dah masa baik pulih saya dengan arwah ayah dan Amirul ni benarnya lebih kurang. Tapi dos saya tak tinggi sangat. Saya ambil dos tinggi hanya semasa healing tu kuat, teruk. Jantung memang teruk healing, tapi saya kuat nak lawan sebab bagi saya healing saya datang masa waktu malam. Sakit. Dada bagaikan nak pecah. Letih. Jadi saya ambil je. Ambil dos tinggi hanya masa healing krisis yang teruk tu. Sebab saya dah bagi dos yang tinggi kepada arwah ayah, dan saya bagi juga dos yang sederhana tinggi kepada Amirul. Dan yang lain ambil dos amalan walaupun rendah, sekurang-kurangnya YK1 6 biji 1 hari, dan kopi, teh. Mak saya tak bagi pun dia dos hanya kopi saja, tak. Saya bagi dia YK1 masa tu. Sekarang sebab saya dah tak keluarkan modal untuk modal belian tu untuk arwah ayah, jadi saya bagilah makan sebagaimana yang ayah makan dulu. Sekarang ni tak kenal YK1. Ni Ma makan apa dah? YK2. Hak satu lagi dalam botol tu apa dah? Tu YK1. Habis dah tukar. Sebab lama sangat dah tak makan YK1. Kalau orang lain makan YK1 tu satu nikmat tau. Tapi Ma tak kenal YK1. Alhamdulillah lah anak dia dapat diamond, dapat kenal Shuangho, dan Allah bagi hidayah melalui Dalila tadi secara secara yang sangat mengentalkan saya, sangat memberi keyakinan yang tinggi, sehingga kan dos sebulan kalau saya bagi tahu
mencecah RM10,000 untuk satu keluarga. Dan semua tu saya guna je duit rebate saya untuk Syuanghor. Rebate saya untuk Syuanghor, dan sebab saya ada komitmen baru kereta diamond tu, sebenarnya tu bukan dari Syuanghor, tapi saya sendiri, sebab saya rasa bila saya diamond, saya nak mengecapi yang selama ni yang saya telan, yang saya bagi kepada keluarga saya, sepatutnya saya dah boleh beli tu, tapi sebab dah rasa sihat dan mungkin kerana kita yakin dah memang kita rasa Syuanghor ni boleh bagi segalanya dah. Jadi saya ambillah satu untuk kuatkan lagi saya bila ada komitmen baru dengan anak yang masih belajar. Saya akan lagi nak melangkah dalam Syuanghor dengan lebih tinggi dan lebih makan lagi Syuanghor supaya duit saya lagi banyak. Banyak untuk Syuanghor juga, bukan banyak untuk simpan. Satu lagi, saya selalu ni bahaskan tentang CJ halal. Yang sini pun saya selalu bising. Sebab halal ke? Halal ke? Makcik, pakcik, abang, kakak, sebelum ni you makan ubat, you tanya tak halal tak ni doktor? Kan? Tak tanya. Bagi satu Tupperware pun, satu Tupperware tu lah dia telan. Bagi sebiji Lizzy, halal tak? Sedikit je Lizzy. Ubat satu Tupperware saya tengok, kalau dulu memang saya, keluarga saya pun memang macam tu. Tapi bila dah sekarang ni kita tengok ubat satu biji paracetamol pun saya rasa takut. Takut. Tak pandang pun. Sebab memang pandang pun memang tak. Jadi pun nak pandang macam mana, kat rumah memang tak ada satu biji pun paracetamol. Anak saya yang bongsu ni, yang dari kecil lah, sebab adik dia yang meninggal tu, dia masa tu umur 2 tahun kenal Syuanghor. Dari umur dia 2 tahun sehingga sekarang, kakak makan tak ubat? Dia healing kepala. Makan tak ubat? Kakak kenal tak paracetamol? Panado kenal? Panado kenal tak Panado? Makan tak? Kenal. Mana nak kenal, sebab di rumah tak ada tu. Contoh-contoh semua tu tak ada. Apa yang dia ambil? Green lactoberry. Green dia makan je. Dia telan je. Sama juga dengan seasoning. Kalau seasoning tak ada, bising. Sekarang ni seasoning tak ada, memang dia bising. Sebab dia buat macam gula-gula, sama dengan lacto. Seasoning bersama dengan lacto. Jadi daripada dia makan gula-gula banyak, saya lebih suka dia, saya tengok dia makan. Tak apalah, seasoning tu RM39 kakak. Tapi tak apalah. Masa dia demam, saya banyakkan Linzy YKB dengan lactoberry. Walaupun pahit, tak apa. Pahit-pahit ni lah yang boleh menyebabkan kakak sihat dari demam. Kalau lama demam sikit pun kita tak risau. Dia pernah demam 2 minggu walaupun dalam Linzy, tapi saya tahu mungkin untuk buang segala kotoran dalam badannya yang selama ni mungkin sebab dia demam sekejap-sekejap, jadi ada lagi sikit-sikit yang berbaki. Dan sekarang ni pun zaman sekarang ni pun banyak sangat yang yang dengan radiasi yang tinggi. Jadi saya yakin mesti tingkatkan lagi untuk dia. Tapi dia ikut je, sebagaimana Amirul kata, ikut je lah, sedap ke, tak sedap ke, rasa apa ke, makan je lah, kalau tak Umi marah, ya. Dan anak-anak saya pernah dengar saya marah kepada downline saya. Yalah, nak marah downline bukanlah mudah kan. Sebab satu lagi kat WhatsApp, senyum je, selalu emoji senyum, padahal kat luar ni duk tanya halal, duk tanya boleh makan banyak, padahal kita dah bagi tahu dengan contoh anak-anak kita sekali kita bagi tahu. Tunjuk ni, kalau yang ke rumah tunjuk ni
Dia tanya lagi. Bukalah, tak nak beli pun tak apa, saya bagi pinjam. Tanya lagi. Takkan kita nak tapi sebab WhatsApp dia tak nampak. Suami lah kita. Tak senyum. Emoji senyum. Lepas tu anak-anak lah dengar, ni Umi gerak ni. Apa Umi? Siapa? Oh ni. Yang berdepan ada pernah. Pengalaman saya ada kakak seperguruan lah. Sama kerja. Dia GED tinggi. Nak diberi Allah nak bagi rezeki kat dia. Dia jatuh pengsan semasa dia lalu. Saya masa tu masih mengajar. Saya mengajar kat depan pelajar ni. Dia lalu kat depan kelas, dia pengsan. Jadi mungkin rezeki dia untuk kenal Lindsay, sebab saya dah bagi tahu. Dan sebenarnya bukan semualah guru-guru ni nak ni kan, tapi yang berdekatan ataupun sebilik dengan kita tu okey lah. Yang jauh sikit payahlah kita nak yakinkan. Tapi hari-hari jumpa je kat kantin, kita bancuh kopi kita, bawa lucun, makan pun konon lah sikit je, sebab semua ni toksik. Sebenarnya nak bagi tahu, kurangkan yang ni, ambil lah yang ni lebih. Balik kita makan je lah, sebab kita makan Lindsay banyak. Jadi dia tanya, dia jatuh. Saya bagi, kebetulan masa saya mengajar tu, saya ada handbag. Dalam handbag saya ada fiber, lacto, masa tu green zinc. Saya bancuh air yang sedikit sajalah, lacto fiber tu, sebab saya nak bagi dia basuh sikit je. Kemudian green tea tu saya basuh seluruh muka dia. Dan saya minta pelajar usung masuk ke bilik guru. Bila dia sedar, dia kata rasa tenang. Saya tanya dia kenapa dia pengsan tu. Sebelum pengsan apa yang dia rasa? Dia kata dia rasa macam floating. Ada yang dia kata tak. Dalam paru-paru dia tu, dalam dada dia tu, dia rasa macam terbakar. Memang perut tu memang bloating. Lepas tu pening. Saya tanya, sebelum rasa tu apa yang akak makan? Dia kata dia baru je telan ubat gastrik, ubat cecair tu. Jadi saya kata bila akak amal ubat ni sebenarnya 6 bulan dah, dia kata. Tapi ni saya rasa sihat, saya rasa segar, mata pun rasa cerah. Apa yang situ dia panggil ni lah, apa yang ni bagi? Saya bagi produk saya lah. Masa tu siapa cerita, ni boleh tak kak nak pergi rumah ni? Boleh, bagi lah, bawa lah dia balik. Mak pun ada masa tu, mak pergi tengok, bawa balik kawan. Dia sakit mah, tak apalah, dia nak tidur kat sini. Okey, bagi je lah. Saya bagi dia YK tu telan 4 biji, bagi free tu. Kemudian 4 biji YK tu, 2 CEO tu saya bancuh 2 bagi dia telan. Malam tu bagi dia makan nasi dah, sebab kita kan balik petang dah, jadi malam lah kita masak. Bila kita bagi nasi, sekejap je baru masuk berapa suap. Bukan muntah, berkentut. Besar bunyinya, maaf ya. Masa tu anak saya ni, Umi, ni minta maaf, akak dah kentut. Tak apa kak. Lepas tu sendawa dia besar bunyi, macam kentut. lebih dari kentut lah. Kalau kentut keluar ikut bawah tu pun kuat, yang ni lagi besar sebab dia lepas. Dia pun naik, dia kata makan kat atas lah, malu. Sebab bunyi. Lepas tu tak nak berhenti. Mungkin baik itu, mungkin ni lah.
Lepas tu saya pun, lepas dia makan nasi sekejap, saya pun bagilah dia fiber dengan soya dan Vitaking. Semua tu saya bagi free. Saya shake, makan. Lepas tu nak tidur, saya bagi lagi YK2 4 biji bersama CEO. Tidur je dia. Dia kata dah beberapa bulan dia tak tidur, tapi datang sini dia tidur. Dapat tidur dengan Lena. Puas hati. Pergilah sekolah sama-sama. Dia ni lama dah tak drive. Dia lebih kurang macam apa, kemurungan. Jadi tak boleh nak drive. Jadi saya pun esok pergi. Dia kata ni sedapnya kalah malam ni boleh. Alamak Lindsay aku baik itu dah 8 biji. Sepatutnya aku yang telan. Sepatutnya aku bagi ayah aku. Alamak, kalau dia pergi malam ni ada lagi, tak apalah kalau dia nak pergi. Tapi anak dia kata, ibu takkanlah nak pergi rumah Ustazah lagi, sebab Ustazah ada suami, ada anak. Umi tak malu? Ya juga, tak pernah Umi balik. Tapi kena belilah sebab Umi rasa sedap. Belilah. Tapi dia makan jimat. Sepatutnya dia makanlah kerap kan. Ni dia ambil YK2, dia kata sebab mahal, dia ambil 1 biji. Minumlah secawan protein dengan kopi. Pergi sekolah. Lepas tu seminggu dia tak hadir sekolah sebab healing dia teruk. Bila saya tanya, Kak makan tak ni? Hari ni Kak makan dah. Kak bagi 2 kapsul tu, Kak bagi 2 letak dalam ni. Alamak, ni rupanya Kak tak boleh nak makan ni. Tak sesuai. Tak apa, tak sesuai. Kita tunggu. Lepas seminggu dia datang balik sekolah. Dia pun dia bagi saya 10 biji, maknanya 1 keping YK2 yang belum dia telan. Dia bagi balik. Tak apa, saya bayar. Kak, saya ni dah geram dah. Kak, sebab saya simpan kan, seminggu simpan. Kak, kalau Kak tak minum ni, kalau Kak tak telan ni, tak apa, saya ambil, saya bayar balik. Saya bagi anak-anak saya makan. Saya makan 10 biji ni, saya makan. Alhamdulillah, saya bayar balik. Tapi ingat Kak, kalau apa-apa berlaku Akak lepas ni, Akak kena pergi hospital, Akak kena telan balik ubat yang Akak makan. Kalau apa-apa berlaku, pengsan ke apa ke, saya tak tolong dah. Jangan minta saya tolong. Kalau gitu, baik balik. Lepas tu dia beli. Dalam masa saya rasa lebih kurang 3 bulan lah. Alhamdulillah, tutup paget dia. Sebab dia dah ikut lah apa yang saya kata. Dan dia pun, ni, nasib baiklah kau angkat kain kat aku. Kalau tak, aku duduk masih kat situ lagi. Berguna juga angkat kain. Geram sebenarnya, kita geram. Dah bagi semua ni, dah bagi bukti, dah bagi. Tapi masa tu buku coklat ni tak ada lagi lah kan. Buku hijau ni je lah. Jadi dia telan kat rumah dia, kat rumah kita elok-elok tak pengsan, tidur pun sedap. Dah balik telan sikit, dia kata kita ni apa YK2 tak sesuai. Tak sesuai lah sangat. Itulah semangat saya masa tu. Saya memang ni lah. Lepas tu satu sekolah tu termasuklah pelajar yang seguguk ke apa, Ustazah sakit perut. Apa cari aku? Nak minum kopi. Ya Allah, sebab kopi free. Dan kemudian balik cerita kat mak ayah dia. Dan ramailah antaranya mak ayah yang masuk Shuangho ni melalui anak. Ustazah bagi ubat gigi apa kat anak yang seguguk. Sebab saya buat jus green tea. Bila habis stok kopi yang saya bekal kat sekolah, saya buat jus green tea bagi untuk pelajar yang seguguk. Alhamdulillah membantu. Jus green tea sahaja. Kalau yang ada kopi, ada teh tu saya bagi je lah. Kalau ada linzi, kebetulan ada linzi lebih bersama saya bagi. Jus green tea, ambil je green tea, shake. Buat sikit je lah, bukan banyak pun. Alhamdulillah membantu. Memang dia balik cerita lah kat mak ayah dia. Lepas tu ramailah pula yang sakit, yang demam, tak pergilah cari cikgu apa, cikgu kesihatan. Dia datang-datang mari kat SU ni lah.
Ustazah, saya sakit perut. Ustazah, saya demam. Apa cari saya? Carilah cikgu kesihatan. Cikgu lain dia tak bagi apa-apa. Ustazah dia bagi kopi sedap kopi tu. Suruh mak awak beli. Yalah. Inilah yang saya cerita, yang Long pun cerita tentang dia ujian ujian asma dan resedung kronik. Dan selepas saya rawat dia, rawat ayah, MC kita tadi denggi. Kemudian yang terbarulah, sebenarnya ujian yang anak ketiga tu yang accident bulan April lepas tu, sebenarnya selepas baru saja saya dapat title diamond. Bulan 12 saya title diamond dan diuji pada bulan 4 1 April tu anak nombor 3 accident teruk. Mungkin dia nak bagi saya double diamond pula kot. Sebab bagi saya lah, ujian-ujian yang selalu datang ni, bila kita betul-betul perhatikan dari segi positifnya, Allah ada bagi kita sesuatu. Cuma satu je, harapan kita, doa kita dengan Allah tak putus. Kita kena kuat. Dan sekarang pun sebenarnya bagi saya lah, saya kuat sebab anak-anak dan saya masih ada ibu. Sebelum arwah ayah saya meninggal, dia kata, ni buatlah syuanghor. Sebab syuanghor ni ada sinar untukmu. Ayah nampak 1 hari sebelum ayah meninggal. Dia pesan, kalau ayah lagi sakit, jangan bawa ayah ke hospital. Pergi hospital pun, kalau dah ajal tiba, ayah mati juga. Tapi ayah tak nak orang masuk jarum, orang masuk ubat. Nak mati, biarlah ayah mati. Tak ada ubat dah mati. Tapi kena ingat ni, buatlah syuanghor, ayah nampak ada sinar. Buatlah sharinglah dengan orang lain. Ceritalah bagaimana kamu merawat ayah. Kamu bagi bantuan untuk orang-orang sekeliling, utamanya keluarga kita. Buatlah bersungguh-sungguh sehingga kamu berjaya. Alhamdulillah lah, Disember lepas saya dapat diamond dan juga medal diamond untuk 3 darab 7 sekaligus. Mungkin itu juga adalah berkat dari doa seorang ayah. Dan sebab dia boleh mengecapi sihat dari 8 kronik dan meninggal kerana ajal 2. Alhamdulillah. Jadi, sebab itulah bila Allah uji, bagi saya memanglah kita sedih. Memang kita nak lalui tu, kita rasa tak dapat nak lalui. Tapi bila lepas kita lalui, contoh sebagaimana saya lalui yang terbaru, Muhammad Nafis Mukrim ni, dah sehingga hari ni, dapat juga saya lalui. Alhamdulillah, Allah bagi saya semangat yang kuat. Memang kalau saya tak kuat, keluarga saya tak ke mana. Memang apa-apa anak-anak sendiri pun Umi. Nak makan apa-apa pun, Umi, ni boleh, yang ni boleh. Umi, yang ni ambil banyak tak apa ke? Umi, duit sikit. Umi, yuran. Umi, ni rumah sewa. Tak apa. Jadi, kalau saya tak kuat, kalau saya tak ada semangat, macam mana dengan anak-anak? Dan ibu saya yang telah tiada suami, siapa tempat dia bergantung? Semestinya saya. Saya tak ada siapa-siapa. Mak saya ada saya je. Inilah pencapaian saya. Diamond dan juga medal diamond untuk 3 darab 7. Inilah hasil yang saya dapat setelah berjuang 6 tahun. Dan tahun ni masuk tahun ke-7. Alhamdulillah.
Jadi semoga apa yang saya kongsikan hari ini tiada bukan rasa nak menunjuk action ataupun nak berbangga diri, tapi sekadar nak sharing hala tuju saya dari tak tahu apa-apa kepada sekarang ni siapa-siapa pun saya nak lawan. Bukan kata ilmu tinggi atau apa, tapi sebab kita dah tahu dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Jadi saya nak ucapkanlah terima kasih kepada Didi Nurliza, Kak Liza kita, Cik Hashlina banyak membantu saya, dan utamanya Ablan yang paling dekat dengan saya, Gigi Sorha. Tak ada, tak apa, suami dia sama-sama membantu saya, memberi saya semangat, memberi kata-kata yang sentiasa kata-kata yang positif, dan mereka tiga ni sebenarnya sentiasa ada untuk saya dari awal hingga hari ini. Terima kasih. Untuk mengakhiri sharing saya hari ini, semoga kita tak ada rasa untuk turun dari syuanghur. Teruskan walaupun kita lambat. Dan ikhlaskan diri untuk membantu. Tak bantu banyak, bantulah sikit. InsyaAllah ada ganjaran dari Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada